Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Firdaus Babarudin daripada kelas PT3S2 11. Saya akan membentangkan tentang isu-isu keruntuhan akhlak dan juga cadangan penyelesaiannya lah. Subjeknya adalah untuk subjek PIMK 3103, pengajian akhlak, dan pensyarah saya adalah Ustazah Nur Raihan binti Muhammad Noor. Jadi saya akan teruskan dengan tajuk pembentangan saya, iaitu di mana saya telah diberikan tajuk berkenaan dengan gangsterism. Jadi gangsterism ni istilahnya adalah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dan tindakan kelompok atau individu yang melakukan kegiatan kriminal dan tidak terpuji. Jadi gangsterism ni kita tak asing lagi lah dalam kalangan masyarakat kita, kerana gangsterism ni semakin lama semakin meningkat dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kebanyakannya peningkatan gangsterism ni melibatkan anak-anak muda zaman kini. Di mana zaman kini kita ni terdedah dan juga pengaruh yang banyak daripada budaya luar dan juga budaya kita sendirilah. Jadi gangsterism ni dia makin lama makin membiaklah dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang, dan juga tidak terlepas ia juga semakin berluas, semakin meluas dalam kalangan pelajar di sekolah. Tidak kira sama ada sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah ke ataupun yang di peringkat tinggi. Jadi kita akan fokuskanlah untuk gangsterism ni yang melibatkan anak-anak muda kita. Jadi gangsterism ni kita boleh tahulah bahawa benda ni berlaku dah lama sebenarnya. Jadi benda ni dah berlaku dah lama. Cuma kesedaran berkaitan gangsterism ni pada ketika dahulu kita mungkin tak terdedah dengan pelbagai perkara, jadi kita tak mengambil kisah sangat. Jadi disebabkan oleh itu gangsterism ni kita tak ambil kisah, jadi dia makin lama makin meningkat. Disebabkan daripada itu kita perkara gangsterism ni dalam kalangan anak-anak muda ni makin meningkat. Jadi disebabkan oleh itu kegiatan keganasan ni dia dah serap dalam diri anak-anak muda zaman sekarang. Jadi isu yang saya ingin isu semasa keruntuhan akhlak yang saya ingin kongsikan dan membentangkan dalam gangsterism ni adalah yang utamanya adalah buli. Jadi fenomena buli dan gangsterism ni bukan perkara biasa yang berlaku di sekolah. Jadi kes-kes yang melibatkan buli, gangsterism dan pelanggaran disiplin ia acap kalilah terpampang di dada-dada akhbar yang kita boleh baca ketika dahulu. Mungkin masih lagi ada di akhbar, iaitu secara media digital ataupun secara fizikal. Jadi hal ini sangat membimbangkan negara kita kerana sekolah ni merupakan tempat institusi yang membentuk dan mendidik anak bangsa untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadi kita risau dengan budaya buli atau jenayah buli ni, disebabkan buli ni merangkumi daripada gangsterism. Jadi disebabkan buli ni keruntuhan dalam diri anak-anak muda zaman sekarang ni makin menyerap dalam diri, menyebabkan akhlak-akhlak anak muda ni tidak lagi terpelihara. Jadi disebabkan itu kesian kepada mereka. Disebabkan oleh itu yang tidak menjadi mangsa, yang tidak terlibat pun akan jadi terlibat. Jadi kenapa berlakunya buli ni? Jadi kita akan mendalamilah daripada perkara tersebut. Jadi tidak lain tidak bukan, buli ni adalah merupakan satu jenayah berat atau juvenil
yang berlaku kepada anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita akan teruskan dengan cabaran yang atau isu yang melibatkan dan cadangan penyelesaian masalah keruntuhan akhlak, iaitu berkaitan gangsterisme, buli. Jadi, perkara utama yang berlaku disebabkan oleh uh, buli ni kebiasaannya adalah bermula daripada dalaman itu sendiri. Jadi, keluarga yang bahagia membawa keamanan dan juga kegembiraan dalam sesebuah keluarga itu. Tapi namun sebaliknya, apabila uh, kita ni meli- uh, kita ni melibatkan diri atau mereka yang tidak bernasib baik tersebut dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, atau dalam bahasa asingnya adalah broken family. Jadi jadi menyebabkan suasana kebahagiaan dan keamanan itu tidak timbul dalam keluarga tersebut. Jadi jadi timbullah masalah dalaman dalam ahli keluarga ini. Jadi latar belakang keluarga yang sangat bermasalah mendorong remaja terhadap masalah buli dan gangsterisme. Jadi yang kedua, keluarga porak-poranda dan bermasalah akan mengakibatkan pelajar lebih tertekan terhadap keadaan tersebut. Jadi disebabkan oleh itu, disebabkan daripada masalah keluarga tersebut, apabila ibu bapa ni tidak menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengawal dan juga memerhati anak-anak mereka, menyebabkan anak-anak mereka ni menjadi liar dan mudah terpengaruh dengan budaya luar atau budaya asing, dan juga terpengaruh dengan keganasan-keganasan yang berlaku. Jadi disebabkan oleh itu, apabila keganasan tersebut telah menyerap dalam diri mereka, menyebabkan mereka ni hilanglah rasa simpati, empati dalam diri mereka. Jadi apabila mereka mengalami masalah tersebut, jadi mereka ni tak ada, mereka dah ada berada dalam masalah keluarga. Jadi anak-anak muda ni tak ada tempat untuk meluahkan perasaan. Jadi mereka mengambil jalan singkat dengan meluahkan perasaan melalui keganasan dengan kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kerana mereka beranggapan mereka itu lebih berkuasa daripada orang yang lemah tersebut, dan mereka rasa uh, adanya satu rasa takjublah terhadap terhadap pembulian yang dijalankan ke atas orang yang lebih lemah tersebut. Jadi daripada dalil tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallahu indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-28. Jadi daripada ayat tersebut kita boleh mengambil cakna mengambil cakna ibu bapa ni boleh mengambil cakna untuk mengelakkan perkara ini terjadi. Jadi ibu bapa tidak akan mengabaikan tanggungjawab yang dijalankan ke atas anak mereka. Kalau mereka faham tentang ayat ini, bahawa Allah telah menyatakan bahawa anak-anak ni merupakan satu ujian. Jadi kalau mereka faham, mendalami, mentadabbur ayat tersebut, mereka ni, ibu bapa ni ada tanggungjawab untuk mendidik anak mereka dengan lebih baik lagi. Menjauhi perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Jadi yang kedua ialah mendidik mereka dengan perkara yang membawa kebaikan dan menjauhi perkara yang membawa keburukan. Daripada ayat tersebut juga kita boleh ada cara penyelesaian dengan mendidik mereka menjauhi perkara yang buruk. Kita jelaskan kepada mereka bahawa buli ni dosa, atau membawa kejahatan, atau membawa
kepada jenayah. Jadi bahayanya buli ni. Jadi daripada situ, mereka rasa, oh ibu bapa, keluarga ibu bapa dalam keluarga ni ada tanggungjawab dan mereka rasa adanya hubungan silaturahim dan hubungan, sosial dalam keluarga tersebut. Jadi mereka akan rasa lebih, rapat lagilah. Jadi daripada situ, terhindarnya perkara-perkara yang membawa keburukan dalam keluarga tersebut. Jadi yang seterusnya, adalah berkaitan dengan iaitu kurangnya pendidikan agama dalam diri. Jadi kefahaman agama yang tidak dijelaskan dan didalami oleh pelajar akan menyebabkan mereka ni mudah terjerumus dengan lembah kebinasaan. Dan juga situasi atau keadaan sekeliling yang memainkan peranan sama ada pendedahan agama itu dapat disampaikan ataupun gagal menyelusupi dalam diri seseorang remaja. Jadi daripada sini, uh, apabila, agama Islam itu didedahkan dengan lebih mendalam kepada anak-anak muda ni, mereka ni akan rasa takut, bukan takut, akan rasa bersalah dan juga akan rasa tidak akan melakukan perkara tersebut. Jadi, apabila mereka ni tidak adanya pendedahan agama, jadi mereka ni mudahlah untuk percaya dengan budaya asing, hilangnya rasa untuk dekat diri dengan agama Islam tu sendiri, hilangnya panduan hidup dalam kehidupan mereka. Kalau kita boleh tengok anak-anak muda yang melibatkan mereka dengan gangsterism atau buli ni, kebiasaannya hidup mereka ni yang berada dalam kekusutan, yang berada dalam kekeliruan lah, senang cerita. Kita boleh tengoklah mereka ni biasanya berada dalam keadaan yang tidak tenang dan juga keadaan mereka ni agak agak lusuh sedikit. Okey. Jadi mereka ni apabila mereka tak ada agama dalam diri mereka atau penerapan agama Islam itu sendiri, mereka akan mudah percaya dengan perkara negatif. Contohnya apabila kita tengok merokok tu, kita tengok orang merokok, dia tengok orang merokok, dia tengok benda orang tu boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Sedangkan rokok itu telah diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan. Apabila mereka tak faham tentang benda tu, mereka juga akan melakukan perkara keburukan yang diharamkan tersebut. Jadi apabila itu adalah sedikit sebanyak tentang. Jadi untuk berkaitan dalil ini iaitu uh, bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan berikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah dan lebih besar dan faedahnya dan kesannya dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Daripada ayat itu sendiri, kita boleh tahu bahawa agama Islam yang telah disampaikan oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya membawa panduan dalam kehidupan yang boleh mencegah kita daripada perkara keji dan perkara buruk. Jadi cadangan penyelesaian dengan mendidik antara salah satu cadangan penyelesaian saya iaitu dengan mendidik kaedah solat yang betul ke atas seseorang akan mencegah dan menghindari seseorang itu melakukan perkara yang terkutuk dan terkeji di sisi Allah. Solat ini merupakan tiang agama dalam Islam. Okey. Apabila kita apabila kita menyerapkan penerapan solat ini, sebab solat ni merupakan perkara yang utama. Apabila kita serapkan solat ini dalam anak-anak muda kita, kita dedahkan bahawa solat ni perlu dijaga, solat perlu dibuat, tak buat berdosa besar, dia boleh dapat api neraka. Kita dedahkanlah bahawa kebaikan solat ni macam-macam, dapat pahala, memberikan rezeki, memberikan keberkatan. Daripada situ
Mereka ni apabila dah didedahkan daripada kecil dan juga daripada sekolah, mereka ni difahamkan tentang solat, keburukan tak buat solat ni. Jadi mereka akan faham bagaimana agama Islam itu terbentuk dan juga dilaksanakan dan juga menjadi panduan dalam kehidupan mereka. Okey, yang berikutnya adalah masalah iaitu perkara isu yang dihadapi adalah pengaruh rakan sebaya. Jadi kita ni takkan larilah dalam kehidupan kita dengan rakan-rakan kita, iaitu apabila kebiasaannya mestilah kita datang sekolah, kita akan bersosial, kita akan menghubungkan silaturahim dengan rakan-rakan kitalah. Saya terangkan sedikit dulu, rakan sebaya tentang masalah ini. Jadi rakan sebaya yang mempengaruhi untuk melakukan keburukan dan benda yang salah akan menyebabkan seseorang yang individu tersebut tidak akan sedar dengan perkara yang dilakukan. Berkawan dengan rakan sebaya yang salah akan menyebabkan remaja mudah terdedah dengan perkara yang membawa keburukan. Okey, kita sebagai manusia memang tak lari daripada kesilapan lah. Jadi, apabila anak-anak muda tersebut atau anak-anak kita salah berkawan dengan kawan yang salah, mereka ni akan terjerumuslah dengan lembah kebinasaan. Jadi mudahnya budaya negatif ni menyerap dalam diri mereka. Kalau dapat kawan yang salah. Jadi kalau mereka ni tak didedahkan atau tak disedarkan dengan perkara baik, adanya dengan perkara-perkara buruk saja, mereka ni akan mudah terpercaya dengan rakan mereka. Contohnya lah, rakan mereka ni apabila mereka ni dah melibatkan diri dalam keganasan, dalam melibatkan diri budaya buli, mestilah kawan mereka kebiasaannya yang melibatkan diri dalam perkara itu juga. Tapi yang lebih teruknya apabila rakan mereka tu lebih lagi daripada kita, daripada anak kita yang melakukan kesalahan tersebut. Contohnya mereka merupakan ahli gangster yang besar, ataupun ada geng buli dalam sekolah tersebut, adalah apa um, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik dan juga supply atau menyediakanlah barang-barang yang terkutuk, contohnya macam dadah ke, rokok ke. ah, jadi daripada situ mereka ni akan mempengaruhi anak-anak muda ni di sekolah. Kalau kawan dengan kawan yang salah. Jadi daripada ayat 67 dan 68 surah surah ini iaitu pada sehari itu sahabat-sahabat karib setengah akan menjadi musuh kepada setengah yang lain kecuali orang-orang yang bersahabatan berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Mereka yang bertakwa itu diberikan penghormatan serta disuruh oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik dan pula kamu tidak akan berduka cita." Okey. Apabila kita ni kena beritahulah kepada ah, pelajar-pelajar tu atau kita ni sebagai guru ataupun kita sebagai ibu bapa, beritahu kepada mereka untuk menolak kejahatan yang dilakukan oleh rakan sebaya, yang rakan sebaya daripada menolak perkara tersebut yang salah tu akan memperoleh kebaikan dan manfaat yang lebih baik. Dan juga jauhilah dan hindarkanlah diri daripada perkara yang membawa kepada dosa apabila menolak untuk tidak melakukan perkara yang membawa kejahatan. Contohnya buli, dadah, merokok dan sebagainya. Akan memberikan kesedaran dalam diri untuk tidak turut serta melakukan perkara yang terlarang. Daripada kita menjelaskan pilih rakan yang betul, pilih rakan yang membawa ke landasan yang betul, iman, membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ mereka akan sedarlah bahawa rakan yang kita dapat membezakan rakan yang ni jahat, okey, rakan yang ni baik. Okey, daripada situlah. Jadi yang berikutnya yang terakhir adalah iaitu tentang pengaruh media dalam kehidupan.
Jadi, rancangan hiburan yang bercorak keganasan dan budaya membuli. Jadi rancangan hiburan yang bercorak keganasan dan budaya membuli. Ini adalah salah satu pengaruhnya, iaitu kedua, unsur-unsur negatif daripada rancangan hiburan yang ditonton oleh mereka sejak zaman kanak-kanak telah diserap menjadi sebati dalam jiwa mereka. Okey, apa yang dimaksudkan ke sini adalah berkaitan dengan kita boleh tahu di mana media digital ni semakin lama semakin meningkat atau semakin meluas. Jadi jadi berlakunya masalah apabila perkara-perkara yang melibatkan keganasan dan juga seksualisme tidaklah dapat ditapis dalam media ni. Kita sebab media ni hanya di hujung jari saja kita dah boleh cari. Jadi daripada situ apabila mereka melihat perkara-perkara yang buruk ni melibatkan keganasan seksualisme dan juga budaya-budaya buli daripada luar, mereka akan mudahlah percaya. Dan kadang media kita ni tidak menekankan tentang isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kebanyakannya tentang politik-politik yang remeh-temeh yang tiada membawa kemaslahatan dalam masyarakat kita. Jadi pengaruh media ni apabila dah melibatkan politik, dia akan lupakan tentang masyarakat. Jadi agak memandang berat sebelah di situ. Jadi untuk mengelakkan daripada media ni daripada melakukan perkara-perkara tersebut, saya ada meletakkan juga iaitu iaitu ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat iaitu benar. Dan juga dalam segala perkara. Media ni perlulah sampaikan perkara-perkara yang betul. Bukannya sampaikan perkara-perkara yang salah. Macam benda-benda yang tak membawa manfaatlah kepada masyarakat. Jadi yang ayat kedua iaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jadi daripada ayat tersebut iaitu dan jangan kamu menghamiri zina, sungguh zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Zina ni zina tak semestinya berkaitan dengan zina melakukan hubungan seksual. Tidak semestinya itu. Zina juga ni melibatkan zina mata, zina hati, zina percakapan, macam-macam lah. Zina ni maksudnya kita ni melakukan sesuatu yang buruk lah, zina ni. Uh, jadi pada tersebut pengaruh media ni merupakan perkara yang utama pada zaman sekarang, zaman era modernisasi ni, era moden ni. Jadi media ni mereka perlu ada peranan untuk menapis dan menghalang perkara-perkara yang membawa unsur keburukan dan keganasan dalam siaran mereka. Bina satu dasar atau menyekat unsur negatif dan memperluaskan unsur positif dalam media masa kini. Ketiga, menghalang dan menolak perkara keganasan untuk siaran media dalam negara. Kita jadi media ni kita boleh binalah satu badan atau satu jawatan kuasa dalam media tersebut, atau kita sebagai guru dan juga sebagai ibu bapa, kita boleh menyekatlah sumber-sumber media dalam gadget-gadget kita atau dalam device kita untuk mengelakkan daripada unsur-unsur negatif tersebut muncul atau dicari oleh anak-anak kita. Ataupun kita boleh gunakan reverse psychology, iaitu di mana kita menunjukkan kepada mereka budaya buli di luar dan apa efek dia atau apa kesan dia
yang membawa kepada diri apabila mereka melakukan tersebut. Contohnya, budaya buli di luar, dihukum penjara juvenil selama berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tengok keadaan dalam mereka dalam penjara juvenil tu macam mana. Jadi daripada situ mereka sedarlah. Jadi daripada situ, daripada kita menggunakan media tu, jadi dari situ kita boleh mereka akan sedar bahawa adanya perkara buruk dalam dalam perkara jenayah-jenayah tersebutlah. Jadi akhir sekali, jadi gangsterism ini tidak boleh dipandang mudah dan juga perlu bertindak untuk dihapuskan dalam dunia remaja. Anak-anak, remaja dan anak-anak zaman kini bagi membentuk bangsa yang maju dan jauh daripada keruntuhan akhlak. Daripada situ kita boleh faham bahawa punca-punca tersebut kita boleh atasi dengan pelbagai cara dan juga pelbagai kaedah supaya mereka ni terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Jadi sekian saja, saya Muhammad Firdaus Baharudin tentang pembentangan pengajian akhlak PIMK 3103. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.